Darah Muda Generasi Rukun Negara hari ini mengangkat prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan topik kita hari ini, Parlimen dan Undang-Undang, apa hak kita guys? Ya, apa hak kita sebab Parlimen ini merupakan dianggotai oleh mereka yang dilantik oleh rakyat melalui pilihan raya. Tinggal lagi selepas dah dilantik, selepas Parlimen dah bersidang, apa peranan kita dan macam mana untuk kita terlibat sama dalam seluruh proses Parlimen itu. Jadi malam ini, Darah Muda membawakan tetamu yang mempunyai pengalaman yang sangat panjang. Sefaham saya dah 8 tahun di Parlimen sebagai pegawai pendidik. Bersama dengan kami di studio Darah Muda, Tuan Izwafi Hadi Kamilan, pegawai pendidik Parlimen yang sangat panjang pengalamannya. Kalau tak salah serve 3 speaker kan daripada Tan Sri Padika sehinggalah sekarang. Ya, saya. Betul. Untuk awal inilah berkenaan dengan kedaulatan undang-undang. So, kalau kita faham the separation of power itu, disebut tentang eksekutif, pentadbiran, mereka menguatkuasakan undang-undang. Memastikan undang-undang itu dikuatkuasakan secara adil untuk semua. Mahkamah menafsirkan undang-undang dan mengeluarkan pengadilan yang sesuai dan sebaiknya. Tapi kalau Parlimen ini, kedaulatan undang-undangnya macam mana ia dicapai? Sebab mereka ni hanya buat undang-undang kan. Tentunya macam nak memastikan kedaulatan undang-undang di peringkat Parlimen itu tercapai. Baik, terima kasih Irfan, Ain. Pada menjawab persoalan yang dikemukakan oleh saudara Irfan, bila kita bercerita tentang Parlimen, kita melihat kepada fungsi Parlimen. Parlimen ni ada di mana-mana negara akan ada yang mengamalkan sebuah sistem pemerintahan demokratik. Maka Parlimen menjadi salah satu cabang di dalam kerajaan selain daripada eksekutif dan juga kehakiman. Dan kalau dilihat daripada banyak tempat, banyak negara, antara fungsi-fungsi yang ada adalah pertamanya adalah tentang pembuatan undang-undang. Contoh kalau di Malaysia, di bawah Perlembagaan Persekutuan, ia disebut di bawah perkara 44, perkara 66, proses pembuatan undang-undang. Dan juga perkara 73, bagaimana di peringkat persekutuan, Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang di peringkat persekutuan dan negeri mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kedua adalah bagaimana institusi Parlimen diberikan peranan dan tanggungjawab untuk membuat undang-undang berkaitan dengan cukai dan juga rang undang-undang perbekalan, iaitu belanjawan. Tidak ada mana-mana institusi selain daripada Parlimen yang boleh dibenarkan di bawah undang-undang untuk membenarkan cukai kepada rakyat dan juga kepada cukai dan juga rang undang-undang perbekalan. Hanya Parlimen saja diberikan kuasa. Yang ketiga adalah dari segi aspek kita melihat bagaimana peranan Parlimen itu adalah untuk membincangkan perkara-perkara yang melibatkan isu-isu berkepentingan rakyat. Sebab itu kita lihat banyak perkara-perkara yang dibahaskan oleh ahli-ahli Parlimen di dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara itu adalah melibatkan isu-isu yang sangat berkepentingan kepada rakyat. Adakah isu-isu berkepentingan pada rakyat ataupun isu-isu berkepentingan pada orang politik yang ada dalam Parlimen itu? Itu tafsiran yang pelbagai. Tapi pada saya, kalau kita lihatkan perkara-perkara yang dibincangkan oleh ahli-ahli Parlimen di dalam Dewan Rakyat melibatkan kepentingan rakyat itu boleh dibagikan dalam bentuk ataupun pelbagai bentuk mekanisme. Kita lihat mekanisme yang digunakan pakai oleh ahli Parlimen melalui usul ataupun mekanisme yang digunakan pakai oleh ahli-ahli Parlimen melalui pertanyaan kepada menteri di bawah peraturan mesyuarat 23. Ataupun kita lihat juga bagaimana mekanisme yang boleh disampaikan oleh rakyat kepada wakil rakyat melalui sistem jawatan kuasa bagi memastikan undang-undang yang dibuat itu akhirnya menjadi lebih baik apabila menerima pandangan daripada NGO ataupun orang ramai. Soal jawatan kuasa itu kita akan masuk lebih dalam lagi. Cumanya kalau saya sentuh sedikit, kalau dalam aturan peraturan mesyuarat peraturan ke-14 itu kan ada aturan mesyuarat itu kan. Ada bahagian H itu soal isu-isu yang berkepentingan yang boleh ditanya. Dan kalau baca bersama dengan peraturan 18. Tapi tinggal lagi benda itu jarang di-highlightkan dan jarang digunakan. Sedangkan saya kira kalau kami belia nak sampaikan isu-isu yang kami rasa penting bagi kami. Contohnya soal penyiksaan terhadap binatang. Boleh pakai instrumen itu kan? Betul. Sebenarnya ia patah balik kepada bagaimana ahli-ahli Parlimen
pandai mempelbagaikan kaedah mekanisme yang telah diadakan. Kadang-kadang ahli-ahli parlimen ada juga menggunakan laman sosial, Twitter ataupun Facebook untuk bertanyakan kepada rakyat di kawasannya supaya ajukan soalan kepada mereka untuk sidang akan datang. Kerana ahli-ahli parlimen mempunyai keistimewaan, ada 15 soalan. 5 soalan secara bertulis dan 10 jawab lisan. Jadi mereka boleh menggunakan instrumen ini untuk bertanyakan soalan rakyat melalui Facebook kan kepada ahli parlimen untuk disampaikan ke dalam parlimen. Bagi menjawab soalan Irfan di bawah peraturan mesyuarat 18 perkara-perkara berkepentingan awam. Ramai yang tidak tahu di bawah peraturan mesyuarat 18 ada 3 syarat yang perlu dipatuhi. Pertama, ia adalah perkara yang tertentu. Kedua, the very specific, perkara yang spesifik. Yang ketiga, dia perlu berkepentingan awam. Okey, apabila pada tahun 2016 di bawah Yang Berhormat Tan Sri Pandika, apa yang dibuat oleh reformasi parlimen, transformasi parlimen ketika itu adalah diadakan kamar khas untuk memperdengarkan isu-isu berkepentingan awam di bawah peraturan mesyuarat 18 kerana ketika itu pembangkang merasakan apabila isu-isu yang dibawakan di bawah peraturan mesyuarat 18 tidak mendapat suara, maka kita wujudkan ataupun Yang Berhormat Tan Sri Pandika mewujudkan kamar khas bagi membenarkan benda itu. Saya bagi contoh pentingnya ataupun signifikannya kamar khas ini di bawah peraturan mesyuarat 17 dan juga peraturan mesyuarat 18. Dia bukan 18 semata-mata. Peraturan mesyuarat 17 boleh bertanya berkaitan tentang isu-isu yang berkaitan kerajaan, tata cara kerajaan. Pada sesi kali ini bermula daripada saya ada rekod bermula daripada tarikh banyak perbahasan tu. Itulah. Okey, 14 Julai 2020 hingga 24 Ogos 2020 sebanyak 40 usul berkepentingan awam telah dibahaskan di bawah peraturan mesyuarat 17 dan peraturan mesyuarat 18. Okey, go Ain. Kalau boleh saya relatekan dengan anak-anak muda. Di mana pada 4 hingga 5 Julai di mana parlimen digital ini di mana 222 anak muda mereka menyuarakan pendapat dan mereka membangkitkan isu-isu. Jadi pandangan Tuan Hadi terhadap anak-anak muda dalam parlimen digital ni begitu berani menyuarakan. Saya sebagai seorang warga negara yang baik kepada negara sebab kita percaya bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama negara dan peruntukan berkaitan kebebasan bersuara sama ada ia tua, muda, ia adalah warga negara, maka anak-anak muda juga perlu dihargai suara mereka. Justru saya amat bersetuju dan juga percaya bahawa anak-anak muda juga mempunyai idealisme, idea pandangan yang baik dan bernas. Bagi menjawab soalan Ain itu adalah bagaimana kita nak kaitkan suara pandangan anak-anak muda melalui parliamentary digital ke dalam parlimen ataupun institusi rakyat yang diperuntukkan kuasanya di perundangan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Maka apa yang boleh dilakukan adalah melalui salah satu contoh apabila kerajaan yang lalu membuat reformasi parlimen yang juga diteruskan pada kali ini adalah berkaitan contoh APPG ataupun dipanggil caucus, All Parties Parliamentary Groups. All Parties Parliamentary Groups ini adalah kumpulan tidak rasmi di dalam parlimen di mana ahli-ahli parlimen boleh menyuarakan pandangan ataupun bertukar-tukar pandangan pendapat dengan ahli-ahli akademik, NGO ataupun anak-anak muda yang mana mereka boleh menyuarakan pandangan pendapat mereka di dalam kumpulan caucus ataupun APPG ni, yang mana suara dan pandangan mereka itu akan disalurkan dan disampaikan oleh ahli parlimen ke dalam parlimen. Setakat hari ini berapa ramai NGO, ahli akademik yang dah engage dengan APPG, caucus? Sekarang pada sesi yang lalu kita ada 2 APPG. Kita ada APPG berkaitan dengan SDG, Sustainable Development Goals, dan satu lagi saya lupa APPG mungkin berkaitan dengan migrant. Saya mungkin silap ataupun mungkin betul berkaitan APPG. Tetapi kita juga ada kumpulan caucus ahli parlimen anak muda. Yang mana ada yang diketuai oleh Yang Berhormat Amin Ahmad. Jadi saya rasa saya rasa kita kurang memberikan pendedahan kepada golongan anak muda tentang instrumen yang mereka boleh guna pakai di dalam parlimen
yang mana mereka boleh engage dengan ahli parlimen untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Sebenarnya kita berehat, kalau esok ada sidang kan, kalau anak muda pergi ke parlimen esok, ke mana mereka harus pergi, ahli parlimen mana yang mereka harus cari, di media mana yang mereka perlu ada untuk mereka suarakan pandangan, sekurang-kurangnya ahli parlimen dengar. Saya rasa dalam dunia sekarang, saya rasa kalau mereka tidak hadir ke parlimen pun, suara mereka tetap didengari. Laman sosial mereka melalui Twitter, Facebook, kadang-kadang ahli-ahli parlimen terus menerima pandangan ataupun menjawab pertanyaan ataupun menyahut cabaran melalui media seperti laman sosial. Sebab saya skeptikal sebab biasanya dijawab oleh YB itu mana yang tweet yang dapat 18,000 like. Itu baru dia engage. Kalau yang setakat tweet saya 2-3 like, tak siapa nak bagi pandangan. Macam mana tu? Saya kena pergi juga ke parlimen kan? Saya rasa kita apa yang boleh saya rasa kita boleh bantu untuk anak-anak muda ini adalah mengumpulkan suara anak-anak muda ni seperti melalui instrumen APPG ataupun caucus. Kita boleh inisiatifkan benda itu sebagai adalah satu reformasi parlimen yang baik yang masih diteruskan oleh kerajaan yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Adakah terdapat instrumen lain selain yang dikatakan tadi tu? Ya, kita ada boleh juga instrumen selain daripada APPG, kita ada sistem jawatan kuasa. Yang mana sekiranya anak-anak muda ini membuat penyelidikan, contoh penyelidikan berkaitan dengan kami mahukan ahli Dewan Negara di bawah umur 30 tahun ataupun umur mereka dikurangkan kepada mungkin 20 tahun. Mereka buat kajian berkaitan itu, maka suara mereka ataupun kajian mereka boleh didengar di dalam sistem jawatan kuasa. Ataupun kita panggil istilah bahasa Inggerisnya Parliamentary Select Committee, jawatan pilihan khas. Sekiranya kajian mereka itu sangat bermanfaat, yang mana telah terbukti credibility kajian mereka boleh menyampaikan, menyalurkan pandangan mereka melalui sistem jawatan pilihan untuk diperdengarkan. Jadi kita berehat seketika. Betul, banyak kajian. Kita nak buat kajian kan? Nak buat kajian apa? Darah muda punya kajian. Baik. Kita akan teruskan perbincangan ini tapi berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini di Darah Muda. Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topiknya Parlimen dan Undang-Undang. Apa hak kita guys? Tadi Tuan Hadi ada bercakap tentang kajian oleh belia. Jadi ada terma kertas hijau di situ. Boleh terangkan apakah sebenarnya itu? Baik, kita tidak biasakan penggunaan istilah kertas hijau ataupun kertas putih di negara kita. Tetapi di United Kingdom ia sangat popular sebagai satu kertas hijau adalah merupakan kertas cadangan yang biasanya dicadangkan oleh kerajaan. Dan untuk mendapatkan maklum balas daripada pemegang taruh, sama ada ia ahli akademik, NGO ataupun masyarakat yang terlibat berkaitan dengan perkara itu. Kadang-kadang tujuannya hanyalah untuk spark idea supaya mereka lebih banyak bagi respon dan pandangan. Itu kertas hijau. Kertas putih pula, setelah mendapat pandangan maklum balas sama ada NGO ataupun masyarakat berkaitan dengan sesuatu isu yang dibincangkan oleh kerajaan, maka apa yang dibuat adalah kerajaan ataupun kementerian yang terbabit akan mentransformasikan kertas hijau itu kepada kertas putih, kepada kertas polisi ataupun kertas dasar. Maka hasilnya akan jadilah kertas dasar, yang mana kertas dasar itu kemudiannya akan dipertimbangkan untuk menjadi rang undang-undang pula. Tapi kalau faham begitu, peranan untuk membuat kertas putih ialah pada kementerian, pada kerajaan. Betul. Tapi kertas hijau itu peranannya lebih luas kan, mana orang awam, akademik, belia boleh bagi cadangan melalui kertas hijau. Betul. Cuma pandangan saya ada sebenarnya orang melihat bahawa ia adalah tanggungjawab parlimen. Tetapi sebenarnya saya melihatkan ada sesetengah kementerian yang telah mengadakan inisiatif membuat kertas hijau dan kertas putih ini. Contohnya adalah pada tahun 2012 apabila Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu ingin meminda peruntukan Seksyen 15 berkaitan dengan kebebasan berpolitik mahasiswa di dalam Akta Universiti dan College Universiti 1971. Maka
mantan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi ketika itu, Datuk Saifuddin Abdullah, telah mengusahakan bahawa sebelum kertas dasar itu dibuat, diadakan rundingan ataupun rundingan untuk menjadikan ia sebelum kertas dasar melalui pemegang taruh daripada mahasiswa, pemimpin mahasiswa, pentadbir universiti, dan ia dibuat dalam bentuk pelbagai bentuk. Ada yang menggunakan laman sosial Facebook, yang mana mahasiswa ataupun kumpulan pelajar seperti PKPIM boleh menghantar email ataupun sebagainya ke dalam melalui Facebook untuk disampaikan suaranya ke dalam kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Saya rasa inisiatif itu telah dijalankan lebih awal, cuma istilahnya mungkin tidak kita biasakan sebagai kertas hijau ataupun kertas putih di Malaysia. Bercadangan. Ya, kertas cadangan. Kalau saya dah ambil peluang ini untuk mengutarakan sedikit kritikan berdasarkan kepada pungutan tweet dan juga apa yang disampaikan oleh media sosial, antara ialah bandingan antara Kongres United States, Westminster United Kingdom dan Parlimen di Malaysia, kena nampak peranan institusi undang-undang di US dan juga UK itu nampak lebih kuat dan lebih sebanding dengan Presiden dan juga Prime Minister di negara masing-masing berbanding di Malaysia. Jadi soalan saya, adakah Parlimen kita di Malaysia ini memang ini sahaja tarafnya ataupun ada lagi ruang penambahbaikan? Baik. Soalan Irfan berkaitan dengan tu sangat baik untuk kita lihat bahawa dari segi konteks sejarah. Parlimen di United Kingdom, di Westminster itu sendiri telah berusia hampir 1000 tahun. Istana Westminster itu telah berusia lebih 800 tahun. Jadi mempunyai satu sejarah yang panjang. Ada speaker yang telah mati dibunuh, ada ahli parlimen yang telah mati juga dibunuh oleh berlaku peperangan di antara raja dan juga ahli-ahli parlimennya. Ada 3 orang speaker UK dah kena pancung. Betul. Jadi di Kongres pula, usia Kongres pula telah berusia lebih 200 tahun. Dan kita sangat bersyukur bahawa pada 11 September bulan hadapan kita akan menyambut usia amalan sistem demokrasi berparlimen yang telah berusia 61 tahun. Jadi kalau kita bandingkan usia Kongres dan juga usia Westminster, kita mungkin ada kelebihan dari segi usia kita yang pendek, 61 tahun, yang kita baru dapat daripada penjajah British daripada tahun 1957, dan kita berusaha melakukan reformasi. Jadi ruang pembaikan itu kita ada model sama ada model itu di Kongres ataupun model itu di United Kingdom itu sendiri. Maka saya rasa ruang untuk pembaikan itu sedang dalam proses dibuat. 2016 dibuat oleh Tan Sri Pandika, 2018-2019 dibuat oleh Tan Sri Muhammad Arif, dan insya-Allah usaha yang sama juga, reformasi yang parlimen akan disambung juga oleh speaker yang baru. 60 tahun kita sampai ke tahap ini. Betul. Untuk 60 tahun yang akan datang, apa yang Hadi nampak akan lebih baik dari sudut institusi parlimen itu, perundangan, ahli parlimen ini dan juga speakernya? Saya melihat future parlimen. Bila kita bercerita tentang parliamentary reform, future parlimen bukan institusi itu, dua benda yang patut kita lihat. Saya terbaca buku Dr. Alexandra Kelso. Dr. Alexandra Kelso menulis dalam bukunya Parliamentary Reform at Westminster pada tahun 2003 daripada thesis PhD dia. Dia kata kita lihat dua benda. Pertama, sama ada kita lihat daripada effectiveness reform ataupun efficiency reform. Sama ada kita nak melihat memodernkan parlimen supaya dia menjadi lebih efisien, lancar, urusan kerajaan itu dipermudahkan, kita dimodernkan melalui sistem IT, pantas, internet dan sebagainya. Ataupun effectiveness reform yang mana kita memberikan kuasa semak dan imbang yang adil sama kepada parlimen, institusi parlimen untuk menjalankan semak dan imbang kepada institusi badan kerajaan. Tapi bagaimana reform itu boleh memberi manfaat pada rakyat? Sebab kedaulatan undang-undang itu untuk rakyat, bukan pada parlimen sahaja, kan? Betul. Dan bila kita cakap pasal parliamentary reform, sebab itulah bila dia dirujuk kepada Dr. Alexandra Kelso menyebut bahawa di antara effectiveness dengan efficiency reform, maka efficiency reform itu lebih penting, lebih signifikan kerana ia akan memberikan patah balik, ia memberikan kelebihan kepada rakyat untuk di mana parlimen menjadi badan semak dan imbang kepada kerajaan.
Itu dia. Ya, sekiranya ia memodernkan parlimen, macam zaman sekarang kan Industry Revolution 4.0, bagaimana jika ia berlaku? Saya lihat ia boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Tapi saya lebih suka melihat future parlimen, idea berkaitan dengan parlimen yang industrial revolution ini dalam bentuk yang ia lebih merakyatkan parlimen. Maknanya dia bukan dilihat sebagai satu institusi yang eksklusif. Sedangkan kita faham bahawa bila kita istilahkan parlimen, dia adalah institusi rakyat yang sakral. Yang harus maknanya bila dia rakyat di bawah faham, bila sebut je pasal parlimen, dia faham bahawa ia bukan je satu institusi demokrasi berparlimen, tapi dia adalah sebuah institusi yang boleh membincangkan kepentingan rakyat bukan sahaja di peringkat atasan tapi juga di peringkat bawahan. Antara usaha itu dilakukan ialah antara penerbitan buku The Law, Principle and Practice. Ya, mungkin Adi boleh terangkan lebih lanjut di samping kalau sebut tentang parlimen untuk rakyat, kau boleh tak kalau saya nak tuntut supaya launch ahli parlimen tu dibuka lah juga pada pelawat makanan free. sorry. Sila buku. Okey, buku The Law, Principle and Practice ini adalah antara nama-nama besar yang menulis di dalam buku tersebut, termasuklah mantan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof, speaker sekarang ketika itu Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya yang berhormat Dato' Azhar Azizan Harun, termasuk juga yang berbahagia Dato' Rosmi Hamzah, Profesor Dr. Syed Salim Faruqi dan beberapa orang pegawai parlimen termasuk saya juga menyumbang book chapter yang mana ia menulis buku terakhir yang ditulis berkaitan dengan tata cara parlimen adalah pada tahun 1969 oleh Ahmad bin Abdullah, dan kita sangat bersyukur kita dapat menyumbang sesuatu yang mana mungkin buku ini bukan saja akan digunakan pada 60 tahun akan datang, mungkin 100 tahun akan datang, yang mana merekod, ya betul, untuk merekodkan segala perkara benda yang berlaku di dalam institusi parlimen. Sebelum saya serah pada Ain, soalan saya yang terakhir untuk malam ini. Saya nak baca. Nasihat untuk anak muda agar menyemai prinsip kedaulatan undang-undang ni, memahami. Baik. Saya suka untuk anak-anak muda memahami bahawa peranan kami juga untuk berkongsi kepada anak-anak muda tentang bagaimana amalan sistem demokrasi berparlimen ini dapat diamalkan secara teori dan juga praktikal. Bila bercerita tentang institusi parlimen, seperti mana yang saya sebut tadi, ia adalah institusi rakyat. Golongan anak muda adalah golongan yang sangat signifikan dan penting, bahawa kerana mereka yang akan meneruskan legasi dan aspirasi negara, dan saya sangat concern saya adalah supaya mereka lebih memahami institusi parlimen. Mesej malam ni lah kena faham bahawa Dewan Rakyat adalah milik rakyat, sebuah institusi yang menampilkan wakil kepada rakyat bagi membahaskan dan meneruskan isu undang-undang dan isu-isu yang berkait dengan rakyat. Itu dia punya main point malam ini kan. Mana bukanlah parlimen itu eksklusif untuk orang-orang dilantik dan pegawai-pegawai dalamnya seperti Adi. Tapi yang pentinglah untuk they serve the people, they serve the rakyat dan mendaulatkan undang-undang, betul? Betul. Dan kalau kita lihat bahawa sebab itulah setiap 5 tahun sekali aspirasi rakyat itu diterjemahkan setiap 5 tahun sekali untuk mendapatkan mandat baru supaya ahli-ahli parlimen memahami bahawa mereka dipilih sebagai wakil rakyat. Itu saja. Terima kasih banyak Adi di atas perkongsian malam ini. Saya kira pada malam ini perkongsiannya sangat kritikal dan sangat spesifik berkenaan bagaimana parlimen, ahli Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat mampu berfungsi untuk anda, untuk rakyat Malaysia. Dia bukanlah satu institusi yang mana bila kita lantik wakilnya dan kita serah pada mereka buat kerja, sepatutnya kita juga kena peran serta. Kerana itu, untuk menyemarakkan lagi rukun negara pada tahun ini, kedaulatan undang-undang bukan sahaja melaksanakan undang-undang secara adil, tapi memastikan bahawa undang-undang yang dibuat itu adalah untuk kita dan menjaga hak kita. Ya, dan akhir sekali jom kita semarakkan rasa cinta terhadap rukun negara. Dan terima kasih kepada My Papillon Hijab atas tajaan tudung ini. Dan sekian daripada saya Ain Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.